Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita iaitu tentang ubahan songsang dan cikgu hari ini nak teruskan dengan pembelajaran yang satu lagi iaitu ubahan gabungan ataupun ubahan bergabung. Okey, mula-mula cikgu nak terangkan dulu apa dia ubahan songsang. Okey, kalau sebelum ni kamu tengok ubahan langsung contoh dia definisi dia ialah apabila satu pembeda ubah bertambah, maka satu pembeda ubah lagi akan bertambah. Tetapi ubahan songsang ni dia terbaliklah. Jika satu pembeda ubah bertambah, maka satu pembeda ubah lagi akan berkurang. Dan juga sebaliknya. Okey, so untuk hari ini cikgu tak tunjuk lagi soalan yang melibatkan penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian. Kita tengok dulu secara asas dia. Apa yang dikatakan dengan pembeda ubahan songsang dan juga ubahan gabungan. Okey, kita tengok dulu contoh soalan. Okey, Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2 diberi Y sama dengan 24 dan X sama dengan 2. Okey, ada 4 soalan di sini. Bagaimana kita nak tentukan pemahalan K? B nak ungkapkan Y dalam sebutan X. C hitungkan nilai Y jika X sama dengan 6 dan juga hitungkan nilai X jika Y sama dengan 15. Okey, so cikgu akan tunjuk satu persatu bagaimana kita nak selesaikan soalan ini. Okey, kita pergi dulu pada soalan A. Okey, bagaimana kita nak menentukan pemala bagi pemala K. Okey, so bila nak menentukan pemala K, kita perlu dulu membina ubahan songsang dia. Okey, so macam mana kita nak bina ubahan songsang? Okey, so we're gonna start dengan Y ubahan. Okey, sama juga macam hari tu. Kalau ubahan langsung dia hanya terus kepada X kuasa 2. Tapi kalau ubahan songsang dia akan jadi 1 per X kuasa 2. Okey, 1 ni wajib tulis tau. Sebab kamu kena ingat apa-apa nombor dalam dunia ni sebenarnya dia adalah per 1. Contoh kalau 3 dia sama dengan per 1. So kalau dia songsang maka dia akan terbalik. So dia akan jadi 1 per 3. So sama juga dengan kita punya konsep ubahan songsang ini. So kalau Y ubahan songsang kepada X kuasa 2, bermaksud X kuasa 2 tu sebenarnya dia per dengan 1. So bila dia songsang dia akan terbalik sahaja. So dia jadi 1 per X kuasa 2. So anda katakanlah Y berubah secara songsang dengan nilai 2X. So macam nak tulis? So dia akan jadi Y ubahan songsang kepada 2 per X ni per dengan 1. So dia akan jadi 1 per 2X. Okay. So samalah macam yang kalau ada soalan yang lain nanti. Okay, so macam biasa daripada simbol ubahan, kita kena tukar dulu kepada sama dengan. So bila kita tukar sama dengan, dia akan jadi K darab dengan 1 per X kuasa 2. Okay, so Y sama dengan, okay, kamu boleh nak darab dia dalam ni. So dia akan jadi K per X kuasa 2. Okay, so untuk dapatkan nilai K, kita kena masukkanlah maklumat yang diberi pada soalan. Contoh pada soalan tadi, Y ni nilai dia ialah 24, manakala X-nya bernilai 2. So bermaksud kat sini 2 kuasa 2. So kita akan dapat 24 sama dengan K per 4. So kita nak dapatkan K sahaja. Nak hilangkan 4 ni. Yang ni darab 4. So yang ni pun darab 4. So ini akan cross. So kita akan dapat finally K sama dengan 96. So ini adalah bagaimana nak jawab soalan A. Nak dapatkan nilai pemala. Tak ada beza sangat dengan ubahan langsung. Cuma beza dia dekat atas ni. Dekat sini. Bagaimana kita nak menulis dia dalam ubahan songsang. Okay. So ingat ubahan songsang kita kena letak 1 per apa dia. Okay. Baik. So berbalik kepada soalan B. Nak menulis ungkapan Y dalam sebutan X. So kita tulis balik Y sama dengan, letakkan balik nilai K tadi. So K dia sama dengan 96 darab dengan 1 per X kuasa 2. Ataupun awak nak tulis terus Y sama dengan
96 per X kuasa 2. Okey. So itu bagaimana kita nak selesaikan dua soalan, iaitu soalan A dan soalan. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya, bagaimana nak selesaikan soalan C dan soalan D jika diberi nilai yang lain. Okey, contoh di sini dia kata hitungkan nilai Y jika X sama dengan 6. Right, so macam mana kita nak buat? Kita berbalik kepada kita punya persamaan ubahan yang kita dapat tadi, iaitu Y. Kita ada yang mula-mula sekali, kita ada Y sama dengan 96 per X kuasa 2. Kalau kamu dah masih ingat lagi yang tadi kita kira K tadi adalah nilai dia 96. So kita patah balik pada kita punya persamaan ubahan. Sekarang kita gantikan nilai apa? Ni pada soalan tadi iaitu nilai X sama dengan 6. So kat sini kita ada Y sama dengan 96 per 6 kuasa 2. So 96 per 36. Awak boleh mudahkan dia. Dapat tekan saja kalkulator, awak akan dapat 2.67. Okey, ini bagi soalan C. Bagi soalan D pula. Okey, bagi soalan D pula, kita tengok balik pada soalan. Okey, hitungkan nilai X jika nilai Y sama dengan 15. So, apa yang kita buat ialah untuk soalan D, kita masih lagi kekalkan Y sama dengan 96 per X kuasa 2. So, apa yang kita kena ganti ialah nilai Y ini. Nilai Y ini iaitu 15 sama dengan 96 per X kuasa 2. Kita nak X kuasa 2 sama dengan 96 per 15. So, kita akan dapat kat sini 6.4. So, X kuasa 2. So, kita nak hilangkan kuasa 2 macam saya dah terangkan sebelum ini. Apa yang kita perlu buat ialah kita punca kuasa 2 dia. So, bila satu side kita punca kuasa 2, satu side lagi pun kita punca kuasa 2. So, kita cross. Last kali kita akan dapat X sama dengan 2.53. Okey. Okey, so kita akan teruskan dengan ubahan bergabung iaitu ubahan gabungan. So apa maksud dia ubahan bergabung dengan ubahan gabungan ni ataupun ubahan gabungan ini? So basically awak sebenarnya dah belajar satu ubahan langsung, satu lagi ubahan songsang. So apa dia gabungan ni? Maksudnya dia akan gabungkan di sini iaitu langsung dengan songsang. Okey. So kita tengok soalan, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dan berubah secara songsang dengan P. Diberi Y sama dengan 10, X sama dengan 25 dan P sama dengan 4. So macam biasa ada 4 soalan iaitu soalan basic yang ni. Okey, tentukan pemalar K, B, ungkapkan Y dalam sebutan X. Hitungkan nilai Y sama jika X sama dengan 16 dan P sama dengan 3. D hitungkan nilai X jika Y sama dengan 15 dan P sama dengan 2. Okey, so yang mula-mula ni kita kena belajar dulu macam mana cara nak tulis ubahan bergabung ini. So bila awak dah dapat tulis dan awak dah dapat menentukan nilai K, so step yang lain tetap sama. Right? Okey, cikgu akan mulakan dengan soalan A iaitu bagaimana kita nak menulis ubahan dia. Okey, kamu ingat balik soalan dia. Y berubah secara langsung dengan X punca kuasa 2X dan berubah secara songsang dengan P. So, bila songsang macam mana kita nak tulis? 1 per P. So kat sini kita akan dapat punca kuasa 2 darab dengan 1. So dia akan dapat Y ubahan kepada punca kuasa 2. X punca kuasa 2 P. Ini kita darab kan? Ini macam ni. Sikit kan darab kan? Okey, so bila nak cari pemalar K macam biasa, yang ni kita tukar pada sama dengan. So Y sama dengan
Dan bila tukar, kita tambahkan K darab dengan X per B. Okay, so dapat macam ni. Kita masukkan saja nilai yang ada pada soalan. Pada soalan dia kata Y sama dengan 10 sama dengan K, X dia sama dengan 25. So, punca kuasa 25 bahagi dengan P dia sama dengan 4. So, kita nak dapatkan nilai K lah sekali kan. So, ni kita darab 4 dulu. Sini akan darab 4. Sini cross, cross. Sini dapat 40 sama dengan K. Punca kuasa 2, 25. Kita akan dapat di 5. So, last kali kita akan dapat K sama dengan, yang ni kita nak hilangkan 5. Kita bahagi 5. So, sini pun bahagi 5. Okay, so K 40 bahagi 5 sama dengan 8. So, itu untuk soalan A. Untuk soalan B, dah dapat nilai K, bagaimana nak menulis Y dalam sebutan X. So, Y sama dengan K kita berapa? 8 punca kuasa 2X bahagi dengan B. Okay? Right. So, bagaimana nak jawab soalan A dan soalan B. Okey, kita teruskan dengan bagaimana nak menyelesaikan soalan C dan soalan D. Okey. So tadi yang penting kita dah dapatkan dah persamaan ubahan dia, iaitu apa kita dapat tadi? Y sama dengan 8, K kita 8 kan? Punca kuasa 2X bahagi dengan P. So ini kita punya persamaan ubahan gabungan kita kan? So untuk jawab soalan C, kita masukkan nilai X sama dengan 16 dan juga P sama dengan 3. So Y, hitungkan nilai Y. So Y sama dengan 8 punca kuasa 2, 16 dan P kita sama dengan 3. So awak masuk dalam kalkulator, awak akan dapat last sekali 32 per dengan 3, awak akan dapat 10.67. Macam mana cikgu dapat 32 ni? Tekan kalkulator yang ni. Right? Okay. So itu untuk soalan C. Manakala untuk soalan D pula, kita nak hitungkan nilai X sekiranya Y yang diberi ialah sama dengan 15 dan X sama dengan 2. So kita masih lagi masukkan dalam persamaan ubahan gabungan kita. Y sama dengan 8 punca kuasa 2X bahagi dengan P. So Y kita sama dengan 15 sama dengan 8 punca kuasa 2X bahagi dengan P kita sama dengan 2. So nak dapatkan X sahaja. Ingat nak dapatkan X sahaja. Okey, yang ni kita darab 2 sebab kita nak buang 2. So yang ni pun darab 2. So dia hapus. Sini dapat 30 sama dengan 8 punca kuasa 2X. Okay, nak dapatkan punca kuasa 2X tu, kita kena buat satu per satu. Okay, so bahagi dengan 8. So yang ni pun bahagi 8. So ini cross, kita dapat 30 bahagi 8, you akan dapat 3.75. So nak dapat X sahaja, yang ni kita kena kuasa 2. So yang belah sini pun kita kena kuasa 2. So sama dengan 14.06. Okay. So inilah dia apa yang dikatakan dengan ubahan langsung dan juga ubahan ubahan songsang dan juga ubahan bergabung ataupun ubahan gabungan. So apa yang saya boleh simpulkan di sini, yang penting ialah bagaimana anda membina dulu dia punya persamaan ubahan itu, sama ada ubahan songsang ataupun ubahan bergabung. Bila awak dah bina betul, dapatkan nilai K yang betul dan awak boleh selesaikan soalan-soalan yang lain. Okay. So lepas ni awak buat soalan dalam modul yang saya bagi. Okay. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Jumpa lagi.